Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfir lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah karunia-Nya kita masih lagi diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beri nafas lagi, Allah Taala bagi kita nafas lagi untuk meneruskan perjalanan hidup kita di dunia yang sementara ini. Dia sementara, dunia ni sebagai tempat persinggahan kita je. Di mana dunia ni adalah tempat ujian. Allah menguji kita. Bagaimana Allah Ta'ala menguji kita dengan cara meletakkan kita di dunia ni. Dia bagi kita ujian. Jadi sama ada kita terdapat daripada golongan orang yang beruntung ataupun orang berugi, kita kena usahakan sendiri ya. Okay, Alhamdulillah, syukur kita pagi ni kita dapat bersama-sama solat subuh berjamaah di surau masjid Qaryah kita. Bersyukurlah kita dapat solat berjamaah, dan juga kepada sahabat-sahabat yang berjamaah bersama-sama ahli keluarga di rumah. Tahniah anda, tahniah pada pagi ni. Jadi pagi ni saya ingin berkongsi berkenaan satu kitab kecil ni, ciri-ciri pencinta Nabi. Ini ciri-ciri pencinta Nabi. Jadi saya akan berkongsi ciri yang keempat, iaitu menghidupkan sunnah Nabi dan mempertahankan syariat. Jadi penting mencintai Nabi itu penting. Jadi jom kita tengok apa yang dikongsikan oleh pengarang dalam tajuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dan juga mempertahankan syariat. Salam subuh ya, salam subuh. Saya dah panggil atuk, panggil pakcik, panggil abang boleh je. boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah ya. Okey, seterusnya kita tengok apa yang dikongsikan oleh pengarang berkenaan dan tajuk ini ya. Sedia dimaklumi bahawa seorang pencinta sejati rela mengorbankan masa. Kalau kita ni seorang yang pencinta sejati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengorbankan masa kita, tenaga kita dan apa saja yang dimiliki, baik daripada segi harta maupun nyawa, demi mencapai matlamat yang sama. Matlamat yang sama tu apa? Matlamat kita sebagai mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kekasihnya mengorbankan segala yang disebut demi matlamat itu. Macam orang yang berkasih lah. Kasih sayang ni, kalau kekasih dia nakkan sesuatu, kita berkorban lah. Berkorban. Samalah juga dengan kita ni mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sanggup berkorban apa saja, apa yang kita miliki, sama ada harta maupun nyawa kita. Tambah-tambah pula kalau kita nak tengok benda yang mencintai Nabi ni, sahabat-sahabat dululah. Sahabat-sahabat ajma'in. Pada masa mereka bersama-sama hidup sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan agama Islam. Mereka bersama-sama Nabi. Jadi banyaklah yang mereka lalui bersama-sama Nabi. Cara dakwah Nabi, cara Nabi mentadbir, cara Nabi menyelesaikan masalah, semua sahabat-sahabat direct. Mereka bersama-sama Nabi. Jadi kecintaan sahabat-sahabat terhadap Nabi lebih lagi lah. Macam kita ni dah 1400 tahun, 1444 hijrah. Dah lama kita ni. Jadi untuk kita memberi kita perasaan cinta kepada Nabi, kita kena banyaklah
mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita ada feeling dia. Bagaimana Nabi SAW menjadi kita punya guide dalam menjalani kehidupan kita sehari-harian. Tuan-tuan? Cuba. Sunnah-sunnah Nabi SAW ni tak dapat buat semua. Jangan tinggal semua. Itu dia. Dia punya kaedah dia. Kaedah dia senang aja. Sunnah Nabi ni kalau kita nak amalkan, tak boleh buat semua. Kita tak boleh buat semua. Memang banyak sunnah Nabi ni. Kalau kita tak boleh buat semua, janganlah kita tinggal semua. Maksud dia langsung kita tak belajar, langsung kita tak ambil hal berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi kita ambil yang mana kita mampu buat, kita silakan. Kita buat. Nabi SAW telah mengorbankan segala yang baginda miliki, baik tenaga, keupayaan, harta benda maupun nyawa baginda sendiri, demi mengeluarkan umat ini dalam kegelapan menuju ke cahaya yang terang. Zulumat ilan nur. Daripada tempat yang gelap kepada tempat yang terang. Nabi SAW. Dan daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan pencipta makhluk. Kalau sebelum ni banyak yang zaman-zaman jahiliah dulu, banyaknya yang menyembah makhluk. Nabi datang, Nabi bawa, jangan sembah makhluk, sembah pencipta makhluk tu. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang telah dibawa oleh Nabi. Alhamdulillah sampai masa kita, sampai kepada kita lah. Apa yang Nabi SAW bawa tu sampai kepada kita. Nampak tak kehebatan dia tu? Baginda telah berjihad dengan sebenar-benar jihad di jalan Allah supaya kalimah Allah berada pada kedudukan yang tertinggi. Manakala kalimah orang-orang kafir berada di kedudukan yang terbawah. Tengok tu. Nabi SAW dia berjihad untuk meninggikan syiar Islam tu. Meninggikan kalimah Allah tu. Dan menjatuhkan segala kalimah-kalimah kafir. Kalimah-kalimah yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda juga keluar berperang supaya tiada lagi penyembahan selain Allah. Nabi pun join berperang. Orang daripada peperangan yang pertama Badar. Orang orang-orang kafir Quraisy nak melenyapkan agama Islam, diserangnya Islam, dan itulah peperangan yang pertama. Nabi turun sekali. Nak menunjukkan kepimpinan dia tu, kepimpinan melalui teladan kata. Nabi bersama-sama dengan umat Islam pada masa itu. Orang kampung buat yang paling mudah. Paling mudah macam mana tu? Ya betul. Sunnah tadi betul. Betul orang kampung, betul. Untuk kita menghidupkan sunnah ni mudah daripada sunnah yang paling mudah. Seperti contoh, makan, bacalah bismillah. Itu yang paling simple. Jadi setiap kali kita makan, kita baca bismillah. Barulah kita sedikit sebanyak kita melazimi diri kita dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW ajar kita. Terima kasih. Bagus tu. Betul. Mulakan sunnah dengan yang paling mudah. Betul. Manakala Nabi, saya teruskan manakala Nabi SAW tadi ni dia pada masa awal Islam tu, Nabi sendiri join masuk dalam kumpulan Islam untuk memerangi orang-orang kufar, berperang. Bukan saja Nabi duduk dekat rumah saja, tak, berdakwah saja tak. Berperang pun Nabi join. Nabi masuk. Baginda keluar berperang dan supaya tiada lagi penyembahan berhala. Maksud dia sampai terpaksa menggunakan peperangan sebagai jalan lah. Ini sebab apa? Sebab tentera kufar yang datang serang Islam pada masa itu. Mereka menyerang Madinah, tapi Nabi keluar daripada Madinah, jadi tunggu dekat luar daripada Madinah, melawan dekat sana lah, dekat dalam peperangan Badar. Nabi turun sekali
untuk memastikan agama Allah tu ditegakkan. Dan seluruh ibadah keagamaan hanya diikhlaskan kepada Allah semata-mata untuk memastikan manusia pada ketika itu menyembah Allah semata-mata. Tak ada benda-benda lain. Pada masa itu dekat Mekah tu, dekat Kaabah tu penuh dengan berhala-berhala yang diletak di atas Kaabah tu. Sebab itu Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah kena pada masa tu dan kena impact yang teruk, kena tindas dengan orang-orang kafir Quraisy ni. Jadi Allah Taala bagi wahyu kepada Nabi agar berhijrah. Nabi pun berhijrah ke Madinah dan mengembangkan Islam melalui Madinah. Jadi Madinah tu adalah pusat awal dan juga pusat pentadbiran pada yang awal lah. Mereka yang mencintai Nabi pasti akan mengikuti petunjuk baginda dan menjalani hidup mereka sebagaimana Nabi menjalani hidup baginda. Tu dia tu. Nampak tak? Siapa-siapa yang mencintai Nabi ni, kalau boleh cara hidup Nabi tu pun dia akan copy, dia akan follow. Tengok cara-cara yang mereka yang mencintai Nabi pasti akan mengikuti petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjalani hidup mereka sebagaimana Nabi menjalani hidup baginda. Walaupun kita sekarang ni pada masa kita ni zaman berbeza, zaman Nabi dulu, zaman kira zaman 1400 tahun yang lalu, kira dalam kehidupan yang dhaif pada ketika itu, pada ketika kita sekarang ni dalam keadaan yang moden, zaman moden, tapi kita cuba hidup mengikut apa yang Nabi SAW, cara Nabi. Kalau Nabi dulu menggunakan kenderaan unta, kita sekarang dah moden menggunakan sekurang-kurangnya basikal, motosikal, kereta. Itu dia. Janganlah kata kita sekarang ni, dulu Nabi pakai unta, kita pun kena pakai unta. Kena tukar mindset tu. Mindset kena tukar. Unta tu just macam bagi alat pengangkutan. Jadi alat pengangkutan ni dia berubah mengikut masa. Kalau dulu memanglah betul, unta yang paling hebat pada masa dulu apa? Kuda. Pada masa dulu kuda yang paling hebat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Abang Lan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana singgah. Jadi pada masa Nabi dulu, kuda yang paling hebat. Jadi maksudnya pada masa itu siapa yang ada kuda memang hebatlah. Tambah lagi kuda yang lari kencang, yang besar, itu pada masa itu. Dan pada masa kita sekarang ni tak adalah lagi orang nak pakai kuda. Kenapa kita nak pakai kuda? Kecuali lah kita duduk kampung-kampung, kita nak masuk lalu lereng-lereng bukit, kita bolehlah pakai kuda. Tapi sekarang taklah. Orang pakai apa? Kalau nak pakai lalu jalan-jalan susah tu, orang pakai scrambler kan. Motor-motor yang boleh meragas tempat-tempat yang susah tu. Jadi kita jangan terlalu jumut dalam perkara ni. Ada setengah orang macam tu. Kalau macam tu ikut Nabi, ikut sunnah Nabi, naiklah unta, naiklah keldai. Jangan itu. Jangan kita macam tu. Kepala otak yang Allah Ta'ala bagi ni berfikir sikit. Nak relatekan dengan yang apple dengan apple. Betul baru betul. Kalau dulu orang banyak kan berdagang menggunakan kapal layar. Sekarang tak lagi. Sekarang lagi kapal kargo, kapal terbang. Kalau dulu 1 minggu baru kapal layar tu sampai, kapal terbang setengah jam dah sampai. Ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Ewan Lan. Jadi perkongsian ni mudah-mudahan memberi manfaat lah kepada kita semua. Kepada saya jugalah. Saya berkongsi je ni. Saya kongsi. Jadi kalau sahabat-sahabat semua dengar, ada yang kita boleh implement, kita implement. Tak ada masalah. Ini cerita berkenaan dengan ciri-ciri sebagai seorang yang mencintai Nabi. Mesti wajib bagi kita tahu. Kan? Takkan kita tak cinta pada Nabi. Kan? Dah kira Nabi tu dalam syahadah kita ada tu. Dalam syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi maksudnya Nabi punya apa-apa pun Nabi kita mesti kena cintai. Maksud dia macam tu ya. Okey, seterusnya kita tengok ada tajuk kecil. Kita nak tengok pada zaman
sezaman dengan Nabi ni ada pengarang berkongsi, ada sahabat-sahabat yang nak menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi. Okey, kita tengok ni. Seruan Anas bin An-Nadar supaya mengorbankan diri di jalan Allah dan kesanggupan beliau menebus Nabi dengan nyawanya sendiri. Ada seorang sahabat ni, nama dia apa? Anas bin Nadar. Kita tengok apa dia punya pengorbanan dia. Sebab ciri-ciri dia mencinta Nabi tu. Apakah pengorbanan yang Anas Al-Nadar ni lakukan? Jom sama-sama kita tengok. Seperti mana yang disebutkan sebelum ini, berlaku kekacauan dalam barisan pasukan kaum muslimin ketika perang Uhud. Okey, perang Uhud. Sahabat ni, Anas bin An-Nadar ni, ketika bila berlaku peristiwa ni, peristiwa itu berlaku pada masa perang Uhud. Perang Uhud kan pada mula-mulanya Nabi bagi briefing kepada semua tentera-tentera. Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Abdul Rahim, waalaikumsalam. Jadi dia telah bagi briefing kepada tentera-tentera, semua dah letak pada tempat-tempat masing-masing. Okey, kamu bahagian sini, jaga sini. Kamu bahagian pemanah, kamu duduk ke atas bukit tu. Duduk situ saja. Jangan turun. Selagi tak settle perang, jangan turun. Sebab Nabi semua dah bagi allocation tempat. Semua kepada sahabat-sahabat dan juga tentera-tentera semua. Jadi bila berlaku peperangan Uhud tu, pada awalnya, peperangan biasa, cantik. Pemanah-pemanah ni pun menggunakan dia orang punya lokasi yang strategik tu untuk menyerang musuh, cantik. Daripada atas kan, mana senanglah nampak kan. Tapi apabila berlaku peperangan tu, separuh jalan, dia orang tengok dah orang kafir Quraisy dah lari kan, dah berterabur lari. Dia orang ingatkan dah settle. Dia orang ingatkan orang Quraisy dah kalah. Jadi mereka mengingkari perintah Nabi SAW dengan turun, sebahagian daripada ni lah, turun daripada tempat memanah tu. Itu yang berlaku kecohan tu pada masa tu. Bila dia turun ke bawah tu, di atas tu diambil oleh, masa tu Khalid Al-Walid masih belum Islam. Jadi Khalid Al-Walid tengok, wah, bukit tu dah pemanah dah kurang. Jom kita ambil. Khalid Al-Walid mengambil tempat. Membunuh yang tinggal ke atas tu. Ada lagi yang tinggal yang mana yang taat kepada pemerintah Nabi, dia orang masih duduk ke atas tu dan dia orang syahidlah ke atas tu. Jadi bila Khalid Al-Walid ambil bukit tu, bukit tempat yang guna untuk manah tu, dia serang yang mana yang turun tadi tu, yang di dalam tengah berebut nak ambil harta ghanimah tu. Berterabur. Itu yang kucak kacir pada masa ni. Berlaku kucak kacir. Ini cerita dia berlaku pada macam ni. Okey, kita tengok lagi. Segelintir sahabat yang terkesan dengan berita menyakitkan itu terduduk seolah-olah menyerah kalah. Bila Khalid Al-Walid serang di belakang tu, jadi kelang kabut dekat bawah tu. Kelang kabut. Jadi pada masa tu dah nampak macam Islam dah nak kalah lah. Dah nak kalah. Dah nampak macam seolah nak kalah. Ketika itu datanglah Anas. Masa tu Islam pun macam nak kalah. Dah nak kalah sebab kalau huru-hara tu. Jadi Anas datang. Anas An-Nadar datang kepada mereka dan berkata, apa yang buat kalian terduduk? Pada masa itulah dia kata, apa yang membuatkan tentera-tentera terduduk pada ketika itu sebab diserang daripada belakang apa semua ni, hujan kacir ni. Lalu mereka menjawab kepada si Anas tadi. Mereka jawab Rasulullah SAW telah terbunuh. Ada ya sahabat-sahabat kata pada ketika itu, kecoh-kecoh tu dia orang cakap Rasulullah SAW terbunuh. Jadi bila dengar je perkataannya tu, An-Nadar tadi ni terkejut dan berkata, jadi apa guna kalian hidup selepas kewafatan baginda? Dia ketuk kepala dia orang ni, seolah ketuk, menyedarkan mereka. Jadi kalau kamu dah tahu Nabi dah wafat, apa yang kamu kena buat? Dah tahu Nabi dah wafat ni, takkan kamu nak jadi lemah? Kan? Dah Nabi pun tak ada, takkan kamu nak jadi lemah? Ayo bangkit dan matilah seperti mana Rasulullah mati. Kalau betul lah pada ketika itu kalau Rasulullah mati, kamu semua pun masih bangun, bangkit. Rasulullah mati, kita pun mati. Macam itulah dia memberi injection, dia memberi suntikan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bangkit baliklah. Dah macam demoralize kan. Dia bagi semangat balik.
Sudah jatuh, lemah semangat pada masa tu sahabat-sahabat bila dengar macam ada berita masa pada tu memang ada dengar kata Rasulullah mati. Jadi kita tengok, lihat bagaimana beliau bangkit seorang diri mempertahankan Islam pada masa orang yang lain semua tengah down, demo down ke, koi down ke pada masa tu kan, koi down ke, tidak. Siapa ni si Anas tadi, Anas An-Nadar tadi, dia tak down. Dia tak down. Dia bagi injection kepada sahabat-sahabat lain. Supaya mempertahankan Islam dan menjulang tinggi kalimat tauhid pada masa tu. Dia bagi injection lah. Imam Bukhari menceritakan kepada kita daripada Anas bin Malik. Ni ada satu hadis. Beliau berkata ketika perang Uhud, tak kala kaum muslimin melarikan diri, pada ketika kecoh-kecoh tu, kena serangan daripada belakang daripada Khalid Al-Walid masa tu panglima perang Quraisy kan, bertergabur melarikan diri. Anas bin Nadar pun berdoa. Dia siap berdoa lagi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu atas apa yang mereka lakukan, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang mereka lakukan, yakni kaum musyrikin. Jadi maksudnya pada masa tu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab banyak sahabat-sahabat lari lah, berpaling lah maksud tu, berpaling. Sebab tengok kecoh kan. Berpaling. Jadi dia berdoa kepada Allah Taala, berlepas diri daripada kawan-kawan yang sahabat-sahabat yang melarikan diri ni, dia berlepas diri. Dia tak nak terikut dengan mereka yang melepas diri daripada peperangan tu. Dia kira dia excuse, dia akan terus meneruskan usaha dia. Kemudian Anas bin Nadar maju. Dia terus maju. Lepas doa tu dia terus maju ke hadapan. Selang beberapa ketika Sa'ad bin Mu'az berjumpa dengannya. Sampai ke depan tu dia jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Lalu Anas kata, "Hai Sa'ad bin Mu'az, syurga demi Tuhan Al-Nadar. Sungguh aku mencium baunya dari arah Uhud." So dia cakap dengan si Sa'ad tadi. Dia cakap dekat Sa'ad, aku rasa aku bau syurga, cakap dia. Aku bau syurga daripada arah Uhud. Lalu Sa'ad pun jawab pada dia, "Wahai Rasulullah, aku tidak mampu melakukan sebagaimana yang Anas." Dia pun cakap kepada dekat Nabi lah. "Aku tak mampu nak lakukan sebagaimana Anas An-Nadar lakukan, ya Rasulullah." Sebab dia dengar pada masa tu Anas panggil dia pada ketika itu. Jadi dia menceritakan balik. Dia tak mampu nak lakukan sebagaimana Anas lakukan. Kami menemukan lebih 80 kesan luka. 80 kesan luka akibat libasan pedang. Dia maju ke depan. Pada masa orang duk berlari ke belakang tu, dia maju ke depan. Dia tengok pada badan dia ada 80 kesan libasan pedang, tusukan tombak dan tembakan anak panah pada tubuh dia. Allahu Akbar. Banyak kesan-kesan. Kesan-kesan luka yang hasil daripada dia meluru tu, dia pergi tu. Dia maju tu, mempertahankan Islam. Kami menemukan dalam keadaan terbunuh. Jadi dah lepas habis perang tu, dia orang jumpa dia dalam keadaan dah terbunuh lah. Dah terbunuh. Kan? Dan tubuhnya begitu teruk sampaikan tiada dapat mengenali mayat dia. Sampai tak dapat nak kenali mayat dia. Sebab apa? Sebab dia dah terbanyak sangat. Dia kena libas dengan pedang, dengan apa, luka-luka, apa, muka pun dah tak apa nampak. Waalaikumsalam. Jadi si Anas ni, dia tak nampak rupa orang dah dia. Sebab tikaman-tikaman daripada kafir Quraisy. Terima kasih. Dewi, terima kasih. Jadi, apa yang berlaku untuk mengenali jenazah dia ni, dah tak nampak rupa dah. Tak kenal. Jadi, siapa? Kakak dia lah yang camkan. Kakak dia yang camkan tentang si Anas ni, walaupun dia dah teruk sangat sampai rupa pun tak nampak,
badan banyak luka-luka, kena pedang, kena tondak, kena panah, berbagai-bagai. Yang dapat mengecam dia cuma kakak dia. Jadi kakak dia tengok jari jemari dia. Daripada jari jemari tu kakak dia cakap ni confirm. Ni adik saya ni. Anas bin Malik berkata, kami menduga ayat ini turun berkenaan dengan tindakan Anas dan orang-orang sepertinya. Jadi pada masa tu ada satu ayat turun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Surah Al-Ahzab ni. Surah Al-Ahzab, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah. Maksud dia si Nada ni, dia pada masa kan dia berdoa kepada Allah tu, dia berlepas diri daripada orang-orang yang lari daripada ni, dan juga dia berlepas diri daripada kekejaman orang-orang Quraisy tu, dan lepas tu dia terus pergi kan. Itulah turun ayat ni. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya. Dan dia kan lalu dia gugur syahid. Jadi maksud dia ayat ni turun memang salah satu daripada kena kepada Anas An-Nadar ni tadi. Ya. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran. Ada yang menunggu giliran. Orang-orang yang berjanji kepada Allah ni untuk memperjuangkan Islam dengan betul ni, dia tunggu giliran. Kita harap kita pun salah seorang daripada ni lah. Salah seorang daripada orang yang menunggu giliran untuk berjihad ke jalan Allah kalau ada peluang. Tapi kita sekarang ni bukannya kita pergi berperang. Kita tak payahlah pergi berperang. Kita tak berperang pun, tapi kita berperang dengan nafsu kita. Berperang dengan nafsu yang paling besar lah sebenarnya. Sebenarnya berperang dengan nafsu adalah yang paling besar. Selain daripada itu, pada masa sekarang ni, kalau kita tengok dalam keadaan masa sekarang ni, dengan keadaan pemboikotan yang dilakukan atas sebab perkara-perkara yang telah terjadi kepada kaum Islam dekat dunia ni, merupakan juga salah satu daripada jihad-jihad kecil. Jangan kita tak tahu. Kalau kita tak beli barangan-barangan orang yang mensupport satu organisasi, menggunakan keuntungan dia untuk support satu organisasi, untuk dan organisasi itu menggunakan keuntungan itu untuk membunuh orang-orang Islam kita dah kena jihad tu. Kita jangan mensupport benda-benda yang macam tu. Itu salah contoh pada masa sekarang. Pada zaman-zaman dulu ni mereka direct dalam keadaan perang dengan fizikal, menggunakan fizikal dan juga menggunakan apa yang ada pada ketika itu. Dan manakala kita ni pada masa kita ni, ni kita kena ambil cana ni, ayat ini ni. Kita kena ambil cana surah Al-Ahzab ayat 23 ni. Ambil cana sikit. Dia cakap apa? Di antara ada yang menunggu giliran. Menunggu giliran dan mereka tidak mengubah apa yang dijanjikan walaupun sedikit pun. Jadi kita ni kena ada di dalam jiwa raga kita ni untuk menegakkan Islam, untuk memperjuangkan jalan Islam berbagai-bagai. Dan salah satu pada ketika ini itulah. Tapi macam-macam, ya Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang Allah Ta'ala bagi pemahaman dalam agama. Jangan terikut sangat dengan orang-orang yang tidak faham agama. Dan kita jangan, kalau dah nampak sangat orang yang tidak faham agama tu menentang gerakan orang yang faham agama ni, tak payahlah kita nak bising-bising, jangan melayan je lah. Jangan layan. Kita teruskan kita punya etikot kita. Kita punya keyakinan kita. Itu yang penting tu. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat dulu sebab dia orang direct dengan Nabi. Dia orang direct. Macam kita ni dah 1444 tahun kita di belakang. Kita tak ada lagi dah zaman Nabi ni. Jadi sekurang-kurangnya kita lakukanlah apa yang disunahkan oleh Nabi. Yang tadi ni ayat Al-Ahzab ni, dia macam open tau. Dia punya statement tu open. Sampai sekarang, sampai kiamat. Sampai kiamat. Dengar saya bacakan tafsir dia punya di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah. Janji pada Allah lah.
untuk menjaga agama, untuk memastikan apa ni agama kita dijaga, Syiah dijaga, bagi-bagilah ya. Dan juga berjuang dan membela Islam lah maksud dia. Dan maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janji itu, lalu gugur syahid. Ini sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka telah selesai dalam perjuangan tersebut, dalam menegakkan Islam dan berjanji dia akan menegakkan Islam, dia berjuang ke jalan Islam dan dia pun pergi berperang, jihad dan dia syahid. Itu sahabat-sahabat Nabi. Kita tengok seterusnya. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran. Ada yang menunggu giliran. Maksudnya belum lagi tergolong di dalam golongan orang yang syahid. Macam kita ni termasuklah dalam ni. Kita tunggu giliran. Sebab apa? Sebab kita menegakkan Islam, kita mempertahankan Islam dengan cara sekarang. Kalau nak bandingkan sahabat-sahabat dulu lain. Cuma kita cuba masukkan sesuai dengan zaman. Jadi dan mereka pula tidak mengubah apa yang dijanjikan walaupun sedikit. Jadi maksud dia, kita dah cakap dengan Allah Ta'ala, kita akan jaga Islam, kita akan memperjuangkan Islam dan kita sanggup berjuang demi Islam. Jadi gunakanlah tuan-tuan. Gunakanlah cara yang bagaimana kita boleh buat. Itu macam tu lah. Ini surah Al-Ahzab. Okey, seterusnya kita tengok lagi sahabat. Hanzalah tu apa Abang Lan? Tolong explain sikit kalau ni. Saya tak berapa faham sangat. Kegembiraan Haram bin Malhan ketika nyawa beliau terkorban semasa menyampaikan mesej Nabi. Ini ada seorang sahabat lagi. Kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terkorban nyawa dia. Kenapa dia terkorban? Mari kita tengok apa yang cuba dikongsikan oleh pengarang. Pencinta sejati kali ini maut ditikam semasa menyampaikan mesej Nabi SAW. Namun, beliau berpeluang menyatakan dan mengungkapkan kegembiraan yang terbuku di hati beliau kerana memperolehi kebahagiaan paling besar ini sebelum menuju ke akhirat. Apakah yang diucapkan oleh beliau? Dia sempat ucapkan sesuatu. Ayuh kita sama-sama selami kisah beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Menurut Anas, Nabi pernah mengutuskan bapa saudaranya, iaitu saudara kandung Ummu Sulaim, dalam rombongan 70 orang pasukan berkuda. Jadi Nabi pernah menghantar satu rombongan 70 orang pasukan berkuda. Lalu mereka pun berangkatlah. Berangkatlah Haram bin Malhan tadi ni, saudara Ummu Sulaim. Dia saudara kepada Ummu Sulaim, bapa saudara Nabi tadi tu. Beliau seorang yang berkaki tempang. Cacat. OKU. Senang cerita. Orang faham, orang sekarang ni panggil OKU. Mana tak sempurna fizikal dia. Beliau berangkat dengan seorang lagi daripada Bani Fulan. Ada satu Bani lagi lah. Dia tak tahu Bani apa. Dia cakap, pengarang cakap Bani Fulan saja. Haram berkata, pastikan kalian sentiasa berada dekat sampai aku mendatangi mereka. Jadi si Haram tadi cakap kepada tentera-tentera tadi, korang mesti berada dalam keadaan dekat ketika aku pergi menghampiri orang-orang Quraisy ni. Jika mereka memberi jaminan keamanan kepada aku, jika pihak musuh tu bagi jaminan keamanan, tetaplah duduk kalian tu, duduk kat sana je, steady kat situ je. Jika mereka bunuh aku, kau orang nampak dia orang buat sesuatu pada aku, dia orang bunuh aku, pergilah kalian kepada sahabat-sahabat lain. Yang lain tu ikut belakang dia, rapatlah. Tapi lepas tu bila hampir dekat situ dia, okey cukup. Kau orang dekat sini saja. Biar aku pergi direct dengan dia orang. Kau orang tunggu kat sini. Kau orang tengok kalau musuh ni lakukan sesuatu pada aku, kalau mereka membunuh aku, kau orang larilah. Kalau dia orang memberi jaminan, okey. Saya datang mewakili Rasulullah SAW. Jadi dia orang kata, okey kami terima. Kalau dia orang terima, kau orang duduk je steady. Kau tengok je. Tapi kalau kau nampak dia bunuh aku, jika mereka membunuh aku, pergilah kau orang. Patahlah cepat-cepat balik, jumpa sahabat-sahabat yang lain. Lalu Haram berkata kepada kaum itu, adakah kalian memberi aku jaminan
keamanan agar aku dapat menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Dia cakaplah kepada pihak musuh tu. Haram kemudiannya berbicara dengan mereka. Jadi dia sempatlah berbual-bual apa semua. Lalu mereka, yakni pihak musuh, memberi isyarat kepada salah seorang daripada mereka. Jadi nampak dia orang macam ada bagi isyarat lah sesuatu. Lalu orang itu pun mendatangi Haram dari arah belakang lalu tikam Haram ni. Tak sempat lagi Haram menyampaikan risalah yang Nabi pesan tu. Tak sempat lagi nak cakap macam tu. Sebab dia baru cakap. Dia baru cakap apa? Dia sempat cakap apa? Adakah kalian memberi aku jaminan keamanan agar aku dapat menyampaikan kalian risalah Rasulullah? Dia sempat cakap macam itu je kepada musuh tadi ni. Jadi musuh tu tengok je, lepas tu dia bagi isyarat kepada ada salah seorang tu datang ke belakang dia, tikam si Haram tadi ni. Jadi dia tikam dari belakang, lalu Hammam, salah seorang perawi, berkata, aku duga dia menikamnya dengan tombak hingga menembusi dada si Haram tadi ni. Jadi orang tu tikam dia dengan tombak lah sebab nampak tembus kepada dada tu. Haram pun sempat berkata apa? Allahu Akbar. Demi Rob Kaabah, aku menang. Itulah kata-kata terakhir Haram. Tempat dia, Allahu Akbar, demi Rob Kaabah, aku menang. Menanglah. Dia sampai dia dibunuh cara macam tu. Dia syahid lah kan. Dia berjaya sampai dan tak sempat nak lagi bagi risalah yang apa Nabi cakap kepada mereka. Mereka dah bunuh dia. Jadi dia syahid. Allahu Akbar. Dan inilah bukti cinta sejati yang menjadikan pemiliknya melihat sendiri kejayaan ini dikecapi dengan mengorbankan nyawa. Mengorbankan nyawa ketika menyampaikan mesej kekasihnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah. Itulah kejayaan yang sebenar. Ya Allah, janganlah engkau halang kami mengecapi kejayaan tersebut. Kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Jadi ada sahabat-sahabat lain pun berdoa macam itulah. Tengok. Bila sahabat mati syahid, yang lain-lain pun memang rasa cemburu lah, nak juga mati syahid. Sebab apa? Sebab Nabi dah dah cakap dah, kalau korang syahid di dalam Allah, terus syurga. Jadi sahabat-sahabat ni memang dia ada moral yang tinggi lah. Moral berkenaan kalau mati dalam peperangan adalah syahid, moral tinggi. Sebab tu di dalam peperangan Islam, kalau berperang sampai sekarang lah, kalau kita tengok dalam sekarang kan, Hamas dengan yang tu, tentera-tentera Islam ni dia moral tinggi. Walaupun kelengkapan tak seberapa, moral tinggi. Sebab apa? Sebab ingat, aku kalau mati ni syahid lillahi ta'ala. Aku buat ni lillahi ta'ala. Jadi maknanya moral tinggi, semangat tinggi. Walaupun jumlah kecil, lawan. Tapi dalam golongan yang kufar tu pula, dia takut mati. Takut mati. Sebab dia perjuangan dia orang ni gaji besar. Gaji besar kan. Kan dia banyak hire askar-askar luar kan. Dia bayar gaji besar-besar ni. Askar-askar luar ni masuk je lah. Itu yang kita tengok, ada yang askar-askar luar mati dekat sana kan. Jadi kalau tentera-tentera Islam ni dia tak moral tinggi. Tak apa, aku mati tak apa. Aku contribute nyawa aku ni untuk agama Allah, aku contribute. Jadi semangat dia, moral dia tinggi. Jadi kita ni, kita tak pergi sana, kita pun kena ada moral tinggi. Kalau kita buat sesuatu, contohnya memboikot tu, teruskanlah. Kalau tuan-tuan tak pergi makan dekat situ, problem ke? Kalau tuan-tuan tak beli barang-barang yang macam yang geng-geng tu buat, problem ke? Banyak lagi di muka bumi Allah ni, makanan-makanan yang tuan-tuan boleh makan, lebih kurang sama je. Silat-silat harga lagi murah lagi. Kenapa kita tak boleh istiqamah? Kita tengok negara-negara yang betul-betul dia orang punya ada fisabilillah ni. Tutup. Ada yang tutup. Jadi kita ni kena begitulah, kena istiqamah. Tak payahlah nak canang-canang dekat orang, diam-diam je dah lah. Hari ni aku teringin nak makan
ayam goreng banyak je. Kelantan fried chicken ada, Johor fried chicken ada, Pakcik Mat fried chicken ada. Makanlah kan. Apa lagi, steak sekarang lokal pun macam-macam dah buat. Jadi kita kena istiqamah walaupun sedikit je. Kita mana ada guna tenaga, kita mana ada guna masuk dalam tu berguling-guling, tengok masuk dalam terowong-terowong apa semua, siksa kehidupan dia orang, siksa tu kira susah. Tapi dia orang buat je sebab apa? Moral tinggi, moral. Kita ni duduk dalam keadaan senang pun nak boykot pun kita macam aduh, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Tuhan, sahabat-sahabat istiqamah lah ya, istiqamah lah. Kena kuat sikit lah kena kuatkan sikit keimanan tu. Tanamkan dalam jiwa tu. Tolong support lokal je lah. Support lokal, kurang-kurangnya Pak Mat, Kak Timah, Kak Tun yang berniaga tu, dia orang pun boleh hidup dengan lebih baik daripada kita support yang tu dia bagi dekat sana, hantam saudara-saudara kita. Okey. Seterusnya kita teruskan lagi, ada satu tajuk lagi. Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat besar ni. Ini sahabat besar. Kita tengok apa cerita Abu Bakar As-Siddiq ni. Abu Bakar As-Siddiq tetap mengutuskan tentera pimpinan Usamah meskipun Nabi baru wafat dan situasi masih dalam keadaan kacau bilau pada ketika itu. Tengok. Ini Khalifah Rasulullah yang pertama, Khalifah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Merupakan sahabat dan juga bapa mentua kepada Nabi SAW. Jadi kita tengok apa yang cuba dikongsikan oleh pengarang. Para sahabat telah diuji dengan cubaan yang paling besar ketika Rasulullah SAW kembali kepada Sang Pencipta, di mana ada segelintir orang Arab murtad dan berniat hendak menyerang kubu kaum Islam ketika itu. Tengok, pada masa Rasulullah SAW wafat, berlaku pula benda-benda yang macam ni. Ada yang orang yang nak murtad. Murtad, keluar daripada agama. Dan ada juga yang nak serang Madinah. Jadi pada masa tu Madinah suram. Sebab apa? Sebab kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Suram, semua dalam keadaan yang cool, suram je. Berkabung kehilangan seorang yang hebat, pemimpin yang hebat, Rasulullah lagi tu. Jadi keadaan Madinah pada ketika wafatnya Nabi SAW tu begitu muram deruja lah, senang cerita. Jadi sunyi aja. Tiba-tiba ni ada golongan-golongan ni. Timbul golongan-golongan yang murtad. Jadi pada masa tu selepas dilantik Saidina Abu Bakar lah sebagai khalifah mukminin. Jadi apa cerita? Situasi para sahabat ketika itu seperti mana kata Ammar bin Yasir, seumpama sekumpulan haiwan ternakan tanpa pengembala. Allahu Akbar. Tengok ni, Ammar bin Yasir ni nak menunjukkan ketika itu di Madinah ketika itu apa jadi? Seperti sekumpulan ternakan tak ada pengembala. Ternakan ni dia jinak kan, tapi bila tak ada pengembala jadi macam mana? Sana sini sana mata-kata. Jadi tak ada yang dijaga dengan baik. Tak dalam keadaan yang sempurna lah maksud cerita. Menurut Ammar, situasi kota Madinah ketika itu lebih sempit daripada lubang cincin bagi penduduk dia. Allahu Akbar. Perumpamaan. Nak menunjukkan pada ketika Rasulullah SAW wafat tu, keadaan Madinah tu, padahal masa Nabi SAW ada, masa hidupnya Nabi tu meriah. Bila Nabi wafat dia terus jadi macam sempit. Sempit. Ketika dalam situasi sukar dan saat genting sebegitu, datang pula perintah agar diutuskan pasukan Usamah yang dipersiapkan oleh Nabi SAW sebelum wafat dia. Nabi sebelum wafat tu, Nabi dah ada order lah. Dia telah order Usamah untuk membawa tentera ke satu destinasi lah. Tiba-tiba Nabi wafat. Dia tak sempat lah. Ini yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar.
untuk memerangi musuh Allah di tempat mereka yang jauh daripada kota Madinah. Namun perancangan tersebut terhenti memandangkan Rasulullah SAW sakit tenat disusuli dengan kewafatan dia. Jadi masa Nabi order tu dia dalam keadaan sakit. Lepas tu bila dah sakit, tenat. Bila dah tenat, wafat. Jadi tergantung. Order tu tergantung. Jadi apakah pendirian pencinta sejati iaitu Abu Bakar Siddiq? Apa pendirian Abu Bakar Siddiq setelah dia menjadi khalifah mukminin pada yang pertama? Apa yang dia buat terhadap apa ni? Sebab dia punya kecintaan kepada Nabi itu, dia yang paling rapat dengan Nabi. Sahabat yang paling rapat, Abu Bakar Siddiq. Jadi marilah sama-sama kita ikuti riwayatkan oleh Imam Tabari daripada Asim bin Adi. Beliau berkata, juru bicara Abu Bakar mengumumkan sehari selepas wafat. Selepas wafatnya Nabi SAW sehari, juru bicara mengutuskan tentera Usamah hendaklah disempurnakan. Jadi yang mana yang Nabi order sebelum Nabi wafat tu mesti dilaksanakan. Tak boleh di stop macam itu je. Sebabkan Saidina Abu Bakar ni dia seorang yang tahu, yang faham tentang Nabi ni. Dia nak pastikan apa yang Nabi nak tu dilaksanakan. Jangan ada pun seorang daripada anggota pasukan tinggal di Madinah. Mereka semua mesti keluar ke kem tentera di Al-Juruf, iaitu kira-kira 3 kilo daripada Madinah. Mesti kena pergi ke sana, kena kem tentera, kena pergi ke sana. Ketika Usamah bin Zaid meminta izin daripada Abu Bakar As-Siddiq agar dibenarkan pasukannya tetap berada di Madinah disebabkan keadaan yang belum stabil. Jadi pada masa tu Usamah ni dia kira panglima lah, dia yang dilantik, Nabi lantik dia membawa tentera tu, dia dilantik. Jadi Usamah ni pun cakap dekat Saidina Abu Bakar, ya Khalifah Amirul Mukminin, kita ni baru kehilangan Rasulullah. Boleh tak kami stay dulu dekat Madinah ni sampai Madinah ni dah dalam keadaan yang stabil. Macam itulah dia cakap dengan Saidina Abu Bakar. Lalu Saidina Abu Bakar menulis surat kepada dia. Saidina Abu Bakar terus tulis surat. Dia dapat dengar daripada mulut dia. Dia tulis surat. Untuk apa? Untuk pastikan benda tu official. Kalau cakap-cakap tak boleh. Tak boleh cakap-cakap ni. Mesti official. Dia dah jadi pemerintah. Dia official, dia buat surat. Apa yang ditulis? Aku tidak akan sekali-kali memulakan apa-apa urusan yang lebih utama daripada melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Aku lebih suka disambar burung daripada mengubah perancangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia hantar dekat Usamah tadi, Usamah bin Zaid tu, dia kata aku tak akan melakukan apa-apa tugas aku dekat selain daripada yang aku akan settlekan apa yang Nabi order dulu. Apa yang Nabi punya job-job yang terbengkalai, settlekan dulu. Salah satunya Usamah bin Zaid ni, dia kena bawa tentera pergi ke satu tempat lah. Jadi itulah yang dicakap oleh Saidina Abu Bakar, dia tidak akan melakukan sesuatu kerja melainkan apa yang telah diorder oleh Nabi SAW dilaksanakan dahulu. Ketika ada orang memberitahu beliau kebimbangan akan serangan orang Arab, yakni orang-orang murtad ke atas kota Madinah apabila mereka tahu kewafatan Nabi SAW. Abu Bakar tolak alasan tu. Dia tolak alasan tu dan kata apa dia? Dia kata apa? Dia kata, kalau aku menahan pasukan tentera, hendaklah diutuskan Rasulullah SAW. Kalau aku menahan pasukan tentera, hendaklah diutuskan Rasulullah SAW. Sungguh aku mendengar telah melanggar sesuatu perkara demi Tuhan yang di jiwaku berada di tangannya. Aku lebih suka orang Arab berpaling berbanding dan menahan pasukan tentera yang diutuskan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakar. Waalaikumsalam Pak Cu. Waalaikumsalam. Yesus Kristus. You buka hadis.
You buka hadis Tarikh At-Tabari 3/23. You jangan nak cakap haji palsu. Sini semua ada nota kaki dekat sini. Belajar cek, jangan terus melontarkan saja. Dalam riwayat Al-Tabari, yang lain pula berkata, demi Tuhan yang nyawa Abu Bakar berada di tangannya, seandainya binatang buas menerkamku, aku akan tetap mengutuskan tentera Usamah sebagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai tiada seorang pun yang tinggal di perkampungan kecuali aku, pasti aku laksanakan. Sampai begitu sekali kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW. Apa benda yang Nabi punya, yang kerja-kerja yang tertangguh, dilaksanakan. Laksanakan yang tu dulu. Kalau tak ada orang, aku sendiri akan pergi. Sampai tahap macam itulah. Kita tengok kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW. Demi Allah, Tuhan yang tidak berhak disembah selainnya. Inilah dia insan yang paling mencintai Rasulullah SAW. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana Abu Bakar keluar mengiringi pasukan tentera sambil berjalan kaki, manakala Usamah pula menaiki haiwan tunggangan. Dan Abdurrahman bin Auf pula menunggang kudanya. Abdurrahman bin Auf pun ada. Dan Usamah berkata kepada Abu Bakar. Jadi sebelum dia pergi itu, Usamah pun kata kepada Abu Bakar. Dia kata apa? Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atas kuda ini atau aku akan turun. Sahabat-sahabat ni, dia punya respect tu tinggi. Respect. Jadi dia duduk atas kuda, Saidina Abu Bakar kat bawah. Jadi dia rasa tak sedap. Jadi dia kata, Saidina Abu Bakar, you naiklah atas kuda, biar aku berjalan. Lalu Saidina Abu Bakar berkata, demi Allah, jangan turun. Demi Allah, aku tidak akan naik. Kalau kau turun pun aku tak naik. Apalah sangat kalau aku biarkan kedua-dua kakiku ni berada di berdebu di jalan Allah buat seketika. Nampak? Inilah yang nak menunjukkan kepada kita bahawa sahabat-sahabat ni, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW tinggi. Dia nak pastikan bahawa apa yang Nabi telah sabdakan terus. Dan dia di bawah tak apa. Pastikan apa yang Nabi order, lakukan. Kemudian Abu Bakar menasihati Usamah dengan berkata, lakukanlah sebagaimana yang telah diarahkan oleh Nabi Allah. Mulakan dengan negeri Quda'ah, kemudian negeri Abil. Jangan engkau cuai sedikit pun daripada arahan Rasulullah. Tempat dipesan ini. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata, ada satu lagi riwayat mengatakan, berangkatlah wahai Usamah. Berangkatlah wahai Usamah. Bawalah tenteramu ke arah yang diperintahkan. Kemudian berperanglah seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Dia pesan aja. Dia tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Benda tu dah diorder oleh Nabi SAW. Jadi apa-apa yang telah dipesan oleh Nabi, Usamah dengar. Jadi dia tak cakap apalah. Dia cakap, kau dengarlah apa yang Nabi cakap dengan kau dulu, kau buatlah. Ingat pesan Nabi itu. Dan dia sendiri tak cakap apa-apa. Dia tak order lain-lain. Dia order sebagaimana dia pesan macam itu juga Usamah. Sebab Usamah yang menerima order daripada Nabi semasa Nabi masih hidup. Sebelum Nabi wafat tu. Nampak tak tu? Kalau kita dah orang tu dah mati, sekarang kau dengar cakap aku. Kau jangan pergi sana dulu, kau pergi sini dulu. Ni Rasulullah kata sini. Kau pergi sini dulu.
Ni bos lama kata sini ni, arwah bos lama kata sini. Tak. Kau kena ikut cakap aku sekarang ke sini. Tapi sahabat-sahabat tak. Abu Bakar As-Siddiq tidak. Tidak. Demi Allah, inilah yang dinamakan cinta sejati kepada Nabi SAW. Iaitu keluar di jalan Allah demi membela agama dan meninggikan kalimat yang benar sejajar dengan perintah baginda SAW. Itu dia kita tengok. Kita tengok hasil daripada tarbiyah Nabi kepada sahabat-sahabat. Nilai dia tinggi. Kita ni dah dapat datang mana-mana lah kita ni. Kita. Tapi sahabat-sahabat ni Allahu Akbar. Okey, itu yang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjukkan kepada kita bahawa Abu Bakar ni mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Bakar ni adalah orang yang kita kira orang lelaki yang paling rapat dengan Nabi. Daripada awal masuk Islam, daripada belum Islam, masuk Islam. Lepas tu apa dia? Lepas tu dialah orang yang diarahkan menemani baginda untuk berhijrah ke Madinah. Allahu Akbar. Jadi dia ni adalah salah seorang insan yang kita tengok paling kecintaan dia kepada Nabi begitu tinggi sekali. Begitu tinggi sekali. Dia dapat gelaran As-Siddiq tu pun sebab apa? Dapat gelaran As-Siddiq. Orang datang dia bila Isra Miraj tu si Abu Jahal datang dekat apa ni Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kamu tak tahu ke kawan kamu tu, sahabat kamu tu cerita apa yang siapa? Muhammad. Muhammad cerita apa? Oh dia cakap begitu begini. Kamu macam mana? Kalau Muhammad yang cakap, aku membenarkannya. Allahu Akbar. Sebab tu dia dapat gelaran As-Siddiq. Orang yang membenarkan. Hebat. Ya, hebat. Okey, kita tengok ini ada satu lagi perkongsian daripada pengarang. Tajuk dia apa? Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang enggan membayar zakat dan orang yang murtad walaupun dalam situasi sukar. Okey, kita tengok. Setelah Nabi SAW, ya betul. Betul Pak Cu. Hebat sahabat-sahabat ni. Jadi kita sekurang-kurangnya kalau sebab tu kita nak melakukan amal ibadah ke apa ke, kita kena mencontohi sahabat-sahabat. Terutamanya sahabat-sahabat yang 10 tu yang telah di confirm syurga tu. Sahabat-sahabat yang telah di confirm syurga tu. 4 daripada Khulafa Ar-Rasyidin, kan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan ada lagi 6 lagi sahabat-sahabat tu yang hebat-hebat ni. Dah confirm dah masuk syurga. Dah dikonfirmkan oleh Nabi. Tengoklah sejarah sahabat-sahabat yang 10 ni, apakah yang mereka lakukan sehingga mereka ni dapat confirm masuk syurga, belum meninggal lagi dah tahu dah masuk syurga. Tengoklah sahabat-sahabat 10 sahabat ni, apakah yang telah di ibadah-ibadah yang dia lakukan, apakah dia punya cara kehidupan dia orang, copyright, tiru. Kalau nak tiru Nabi banyak sangat kan. Sunnah tu terlampau banyak sangat. Itu yang cakap tadi tu. Kalau sunnah-sunnah Nabi ni tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Lagi satu, kalau nak cantik, ikut apa yang sahabat-sahabat 10 tu yang dia telah dikompom oleh Nabi SAW, syurga tu. Macam tu cara kita macam tu lah. Bukan tak elok kita nak ikut yang saranan-saranan daripada imam-imam besar, boleh, tak ada masalah. Tapi the best is yang 10 tu lah. Kan? Okey, kita tengok ni apa cerita yang Sayyidina Abu Bakar ni yang memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ni.
Apabila sampai kepada tajuk memerangi golongan yang enggan membayar zakat, kita bakal menyaksikan seorang pencinta sejati Nabi SAW. Dalam memerangi zakat ni kita boleh tengok ciri-ciri seorang pencinta Nabi yang sejati. Melahirkan azamnya yang teguh dan keputusannya yang tetap dengan kata-kata beliau yang maksud, demi Allah. Ni dia kata apa ni? Dia kata, demi Allah, seandainya mereka tidak mahu menyerahkan kepadaku seutas tali unta seperti yang dulu pernah mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, aku benar-benar akan memerangi mereka atas keengganan itu. Kalau maksud dia apa? Maksud dia, pada masa Nabi ada, golongan-golongan ni walaupun sampai kena keluarkan zakat seutas tali unta tu, dia orang keluarkan zakat, tapi bila Nabi wafat, dia orang tak nak lagi. Ni golongan ni. Tak nak bayar lagi zakat. Apa yang dicakap oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau dulu korang dah membayar zakat, yang dikenakan adalah tali unta tu, tali seutas tali unta tu, aku benar-benar akan memerangi mereka kalau kamu enggan bayar sebagaimana yang untuk tahun ini, tahun ni. Tahun lepas kau bayar kan macam tu dekat Rasulullah, dengan Rasulullah kau bayar, dengan aku kau tak nak bayar. Kau tak nak bayar yang tali, walaupun tali unta tu. Aku akan memerangi mereka. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, aku akan memerangi mereka. Aku akan kerahkan tentera serang mereka. Jadi ketika sampai pengetahuan Abu Bakar As-Siddiq bahawa sebahagian kabilah yang telah murtad ingin menyerang kota Madinah, lepas tu dia dengar pula ada satu grup lagi ni nak menyerang Madinah, dengan sendirinya beliau menghunus pedang dan pergi ke sana. Wallahu akbar. Dengar aje. Ada satu kabilah ni datang nak serang Madinah, dia tangkap pedang, zap, ikat, terus pergi. Ummul Mukminin Al-Siddiqah Aisyah, Sayyidatina Aisyah kata apa? Bapaku keluar sambil menghunuskan pedang dan menunggang haiwan tunggangannya menuju ke Du Al-Khisah, iaitu kira-kira 4 km daripada Madinah, iaitu jalan Rabazah. Makai pedang, naik kuda, Zaz. Sayyidatina Aisyah nampak anak dia, isteri Nabi. Jadi dia kata, bapaku keluar sambil menghunuskan pedang dan menunggang haiwan tunggangannya menuju ke Zulkhisah. Ketika para sahabat lain meminta agar beliau tetap berada di Madinah dan mengutuskan sahaja orang lain, sedangkan sahabat-sahabat lain kata, ya Abu Bakar, tak payah kau pergi, kau duduk kat Madinah je, kita hantar wakil je. Beliau menolak cadangan tersebut dengan berkata, demi Allah, aku tidak akan berbuat demikian. Biarlah aku sendiri yang menuntut bela dan membalas dendam. Biarlah aku sendiri. Sampai tahap macam tu. Sebab korang ni dulu masa Nabi korang bayar. Sekarang kau tak nak bayar. Lepas tu ada yang ni nak datang serang pula. Aku akan keluar. Aku akan keluar. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana seorang pencinta sejati boleh berpelut tubuh ketika agama yang dibawa oleh kekasih dia, Nabi SAW, sedang memanggilnya? Macam mana boleh dia duduk diam je? Tak boleh dia duduk diam dia. Dan dengar orang nak datang nak serang Madinah ni. Ibu negeri pemerintahan Islam, ada dia datang. Nak duduk, nak peluk tubuh je ke? Tak. Mana mungkin dia tidak keluar sedangkan dia telah mendengar syariat Islam yang diturunkan Allah kepada kekasihnya, sedang meminta pertolongan daripada dia. Macam mana dia nak duduk diam-diam? Tak boleh. Dia dengar ada orang datang nak serang ni, nak serang Madinah ni, nak menghancurkan Islam ni. Takkan aku nak dengar je, takkan aku nak berpeluk tubuh je. Ni ciri-ciri dia. Sama dah dengan kita. Cara kita lah. Kita dengar apa ni, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara se-Islam kita dihenyak-henyak, dipijak-pijak dengan begitu begini. Dengan ada yang kita tak boleh nak pergi sana, tapi kita gunakan cara kita. Yang mana yang bersubahat dengan geng-geng sana yang membantai orang saudara-saudara kita tu, kita pancung. Kita
Jangan support, jangan sokong produk-produk mereka. Macam tu. Ni tengok Saidina Abu Bakar, khalifah khalifah tau. Dah ganti Rasulullah. Sampai tahap dia sendiri pergi. Allahu Akbar. Di manakah kedudukan kita dalam hal ini? Ni tengok, pengarang tanya. Saya dah tanya tadi pengarang tanya ni. Di manakah kedudukan kita dalam hal ini? Kalau kita pada masa tu, kita hidup pada masa tu, kalau kita ada pada masa tu, kita tak mahu tolong Saidina Abu Bakar ke? Kita nak biar Saidina Abu Bakar seorang-seorang pergi ke? Kalau kita pun cinta Rasulullah SAW, kita akan turun. Ya Abu Bakar, jom. Aku bersama-sama kamu. Allahu Akbar. Tapi kita dekat sekarang, kita duduk sini masa sekarang, kita tak boleh. Jadi kita bila pada situasi yang sekarang ni, apabila berlaku situasi yang lebih kurang macam tu, saudara-saudara seislaman kita kena hantam, kena bentak, kena pancung, kena tembak, kena macam-macam lah. Kita boleh pula bagi support. Kita sedap ya, hingga menjilat jari. Sekarang ni siap ada promosi, beli satu dapat satu. Berduyun-duyun pergi. Allahu Akbar. Begitu punya teruk kita ni. Allahu Akbar. Ya, Pak Cukaya, teruskan. Alhamdulillah. Banyak aja produk-produk kita yang kita boleh. Kenapa kita teruk sangat ke kita ni? Teruk sangat ke kita punya nilaian nafsu kita ni tak boleh kontrol. Ayam goreng tak boleh kontrol. Allahu Akbar. Banyak ya Pakcik Mat, Pakcik Daud. Yang duduk berniaga kat pasar-pasar tepi-tepi jalan tu. Ayam goreng KFC, ayam goreng JFC, Kelantan fried chicken, Johor fried chicken. Support lah. Support. Mai ramai-ramai kita. Yang kita pergi masuk yang dalam ekon apa semua tu buat apa? Dia pergi support di sana, hantam kita punya saudara-saudara. Tengok tu, dia tanya, pengarang ni tanya, di manakah kedudukan kita dalam hal ini? Mana? Lagi betul Pak Cukaya. Beli je ayam, beli dia punya serbuk perencah kan? Ada jual semua tu. Produk-produk yang lokal ni buat sendiri je, goreng sendiri je. Nak pedas masuk dengan cili lebih, kurang pedas tak nak masin sangat, kurangkan garam, lagi senang ikut selera kita. Tidakkah kita menyaksikan agama yang benar ini sedang meminta pertolongan? Agama yang benar ni meminta pertolongan daripada kita semua di seluruh pelosok dunia. Soalan ni daripada pengarang ni. Dia tulis ni tak tahu bila saya pun tak pasti tahu bila. Tapi benda tu sekarang pun ada. Boleh je kalau kita nak menjadikan kita salah seorang daripada pencinta Nabi SAW. Cara kita. Sebab kita tak hidup di zaman Nabi, kita hidup di zaman sekarang. Cara kita. Allahu Akbar. Tidakkah kita mendengar jeritan syariat Islam yang diinaya sedang memanggil kita dari seluruh pelosok alam? Kena saudara Islam kita kena hantam, tak ada rasa ke? Tak ada perasaan ke? Buatlah selemah-lemah iman kita, buatlah yang termampu kita. Kita tak mampu nak pergi sana, nak pergi perang, tak mampu, tak boleh. Diplomatik dunia sekarang ni dia ada law dia, diplomatik dia. Kalau boleh kita punya kerajaan pun nak pergi lah hantar, tapi tidak, benda tu tidak berlaku. Jadi sekurang-kurangnya dengan iman kita yang lemah, kita cuba boikot yang mengikut ruang lingkup kita, dan akan dinilai. Allah Ta'ala akan nilai. Jangan ingat kita buat tu tak ada value. Tinggi value dia pada masa sekarang ni. Kalau kita buat daripada orang langsung tak buat.
tak ada terdetik hati langsung, lagilah teruk. Kita ada inisiatif. Nak masuk je, teringat Allahu Akbar, patah balik. Teringat dia nak makan benda tu, pergilah kedai tepi-tepi jalan ni, bantu sahabat-sahabat kita yang berniaga. Besar tu jihad tu sebenarnya, walaupun dia kecil kita nampak kan. Nampak timbangan dia kecil kan, tapi di sisi Allah besar. Ya. Adakah yang menyahut seruan itu? Tanya lagi ni, tengok. Pengarang tanya lagi. Adakah kita menyahut seruan yang kena kita patutnya buat? Adakah kita buat? Allahu Akbar. Macam kena je, macam suit je. Macam suit dia dengan sekarang punya situasi kita ni. Kita punya saudara kita tu hancur dah. Bangunan-bangunan yang cantik-cantik hancur. Allahu Akbar. Hancur lebur. Kita tengok dengan tak ada perasaan langsung. Allahu Akbar. Tak ada perasaan. Tengok dengan tak ada perasaan. Kalau tengok dengan perasaan, Allah mahu kesiannya saudara. Kalau tak ada perasaan tu macam mana tuan-tuan? Langsung tak ada perasaan. Keluar dalam FYP. Lagu semua sedih-sedih. Dia tengok selamba je. Dia lagu sedih. Background lagu sedih. Budak-budak dengan Allah, saya tak boleh nak cakap. Dia tengok selamba je. Langsung tak ada perasaan. Jangan macam tu, jangan macam tu. Sekurang-kurangnya lemah-lemah iman kita, cubalah. Saya sebenarnya daripada dulu saya tak suka makanan-makanan tu. Cuba kadang-kadang anak-anak kan, tu ajak-ajak dengan paksa rela lah. Tapi sekarang saya tak lagi. Ya, betul. Tapi sekarang saya tak lagi. Saya cuba sedaya upaya saya. Kan dulu pun sebenarnya saya tolak. Kalau ada anak-anak saya kata, "Papa, singgah situ." Papa lapar. Papa tak nak makan situ. Situ makanannya makanan garbage, makanan tak baik. Kita pergi tom yum seafood. Saya macam tu saya mengajar anak saya. Kadang-kadang anak-anak saya pun tension juga. Daripada dulu sebelum berlaku ni. Tambah berlaku ni lagilah. Dah berlaku macam ni lagilah saya terus anak-anak saya memang cakap lah direct tu. Jadi mohonlah ada perasaan prihatin. Kita buat ni lillahi ta'ala lah, semampu kita. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu dia punya method dia, kaedah dia. Kita tak boleh buat yang besar-besar kan. Mana kita boleh buat yang besar-besar? Buat yang kecil-kecil lah. Kan? Duit kita, barang dia kan. Duit kita beli yang barang yang baiknya. Jangan beli barang-barang yang mengarut, merepek, meraban tu. Yang gunakan untuk hantam saudara-saudara kita. Allahu Akbar. Tidakkah kita berasa takut dan bimbang? Sebahagian daripada kita hanya mengaku sebagai pencinta sejati Rasulullah SAW. Tak rasa bimbang kan? Sebahagian tu mengaku pencinta Nabi. Tetapi dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam golongan orang yang disebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na bi jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsirun biha walahum azaban la yasma'una biha ulaika kal an'ama balhum adallu ulaika humul ghafilun. Yang bermaksud, tengok ni. Ni ayat surah Al-A'raf ayat 7. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka neraka jahanam banyak daripada jin dan manusia yang mempunyai hati, ada hati, jin dengan manusia ni ada hati, tetapi tidak mahu memahami dengannya. Tak mahu memahami dengannya. Ayat-ayat Allah ni tak mahu memahami. Dan yang mempunyai mata, ada mata, tetapi tidak mahu melihatnya. Tak mahu melihat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tak nak tengok. Tak nak mengaku. Dan mempunyai telinga,
tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat, yakni daripada Nabi SAW, lalu mereka itu seperti binatang ternak. Macam binatang ternak rupanya. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, ghafilun, ghaflah. Jangan jadi orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang sesat. Orang yang lalai. Ada semua Allah Ta'ala bagi ni, tak nak. Ni, ayat Allah ni. Surah Al-A'raf ni. Ada hati tak nak ada telinga tak nak dengar, ada mata tak nak tengok. Allahu Akbar. Semua nak tengok yang sedap-sedap je. Yang dunia sementara ni je yang diagung-agungkan. Allah. Gagallah kita. Kita lupa asas kita duduk dekat muka bumi Allah ni. Kita lupa. Asas kita duduk kat bumi Allah ni, Allah Ta'ala letak kita kat sini untuk ujian. Ujian kepada kita. Tak tahu ke? Tak tahu ke? Ujian. Allah Ta'ala letak kita atas muka bumi ni sebagai ujian. Dia nak test. Kau ni okey tak okey ni? Aku nak balikkan kau kat mana ni nanti? Abadan abada besok aku nak balikkan kau kat mana? Aku test. Kalau kau gagal, kau masuk neraka. Kalau kau lulus, kau masuk syurga. Itu dia. Dekat dunia ni. Allahu Akbar. Jadi, sama-samalah kita merenungi. Duduk. Jangan selalu banyak gelak sangat. Boleh gelak. Tapi jangan terlalu banyak sangat. Malam-malam tu bangun. Kalau terbangun awal pagi tu duduk termenung. Memikirkan lah, bukan termenung, memikirkan merapu-rapu. Memikirkan, aku ni esok nak ke mana lah jadi. Kat manalah aku ni, Allah Ta'ala nak campurkan aku ni. Aku ni, status aku ni macam mana sekarang ni? Okey ke? Apa yang aku jalankan kehidupan aku sehari-harian ni okey ke? Aku jaga isteri aku okey ke? Aku jaga anak aku okey ke? Anak-anak aku jalankan syariat Allah ke? Solat ke mereka? Ahli keluarga aku ni jaga solat ke? Kena tu. Tapi kalau kita sendiri pun tak jaga solat, macam mana? Macam mana kita nak berfikir dengan anak-anak bini kita? Sendiri kita pun tidak menjaga solat. Tu asas tu, pokok. Jagalah solat, tuan-tuan. Jaga solat. Selemah-lemah pun buat solat sendirilah. Itu lemah-lemah lah tu. Sebenarnya selemah-lemah orang ni sekarang ni menjalankan solat sendiri. Itu lemah lah tu, paling lemah. Tolak orang yang tak solat lah. Orang yang solat ni lemah dia solat sendiri. Dia jaga lima solat fardu tu. Awal cepat ke apanya terpulang, tapi dia solat. Itu yang paling lemah sekali. Itu tolak. Orang yang tak solat tu tolak. Orang yang tak solat tu memang kita tolak. Ini orang yang solat ni. Lemah macam mana pun. Dekat rumah ke, dekat mana-mana ke, dekat stesen minyak ke, mana ke, solat. Tak boleh dapat jemaah, solat sendiri. Ada upgrade sikit, dah ada kesedaran, solat jemaah. Kalau dekat rumah pun, kalau tak pergi masjid surau, panggil anak-anak. Panggil isteri, solat sekali. Dah solat jemaah, dah cantik dekat rumah, improve lagi. Keluar, pergi ke surau. Masjid dekat karya kita. Jaga yang mana yang mampu kita jaga. Yang pasti kita kena jaga 3 ni. Saya suka tekankan 3 ni. Subuh, maghrib, isyak. Berjamaah. Zuhur, asar ni sebab kita tengah mencari rezeki Allah Subhanahu Taala dekat bertebaran ke muka bumi ni. Kadang-kadang kita terlalu dekat masjid, masa waktu okeylah kita singgah. Kadang-kadang kita lalu dah solat dah habis. Kan? Tapi 3 tadi tu, subuh, maghrib, isyak, kalau boleh berjamaah di surau masjid kita. Ini saya cakap ni untuk orang lelaki lah, orang lelaki. Yang perempuan tak apalah, duduk kat rumah, buat kat rumah. Sebab lelaki dah pergi, dapat bahagian dia. Jadi orang rumah suruh suami-suami tu
Pergi surau masjid, bersolat kat surau masjid. Penekanan sekarang ni kita dengar, saya tak nak percaya sangat yang data yang dia bagi tu kata apa 80% ni 80% kata tak solat kan orang Malaysia. Saya tak nak pakai data tu sebab yang dia pergi ialah sampling kan, nasib lah sampling. Tapi yang reality dia di masing-masing ada setengah golongan yang sembahyang ikut dan sempat dia sembahyang, tak sempat dia tak sembahyang. Ada golongan tu. Kita nak kategorikan dia dalam mana? Kalau kita nak masukkan dalam data collection, kita nak masukkan dia dalam mana? Kadang dia solat, kadang-kadang tak solat, macam mana? Kategori apa tu? Kategori atas pagar? Tak boleh. Tak boleh. Ada setengah yang dia tinggal terus. Satu jenis solat pun tak ada buatnya. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, satu pun dia tak buat. Lepas tu ada hamba Allah ni ikut dan. Dia lalu satu ni nak semayat, dia solat. Lepas tu mana yang tinggal dia tinggal. Kategori mana pula? Jadi kita kena ambil cara diri kita lah. Kita jangan ambil hal-hal orang. Cuma kalau orang yang dekat dengan kita boleh nasihat, boleh nasihat, kita ajaklah dia bersolat. Kalau yang jauh-jauh, macam mana kita nak buat? Jauh daripada kita. Bukan orang yang duduk di lingkungan kita. Kan? Jadi jam pun dah pukul 8. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pagi ni. Mudah-mudahan kita ni, sebab apa yang saya kongsikan ini adalah ciri-ciri pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cubalah tuan-tuan, cubalah jadikan diri kita ni sebagai seorang yang mencintai Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ni, kalau kita esok ada slack sikit lah, dekat sana besok kita boleh minta syafaah dia. Syafaah daripada Nabi. Siapa dah confirm dia memang okey, tak perlu syafaat Nabi? Siapa confirm? Kita tak boleh confirm. Jadi apabila kita banyak mencintai Nabi dengan cara melakukan, mengimplementkan apa-apa sunnah yang mampu kita buat, sekurang-kurangnya dekat sana besok kita boleh mengecek dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantulah aku. Aku ni nak tergelincir ke neraka. Nabi tengok, dulu kau ni dulu seorang yang ada menjalankan sunnah aku ni. Okey, meh. Aku bagi syafaat kepada kau. Allahu Akbar. Kita datang minta kat Nabi, tiba-tiba Nabi tanya, dekat dunia dulu banyak laku sunnah ke? Sunnah? Apa tu Nabi? Sunnah pun tak tahu tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam mana? Nak minta tolong orang, nak minta tolong Nabi, apa yang Nabi buat tak nak ikut. Macam mana Nabi nak bagi syafaat? Pakai logik akal lah. Pakai logik akal je ni, benda ni. Pakai logik akal je. Bukan dia perlu belajar sekolah tinggi-tinggi, tak apa. Pakai logik akal je. Kalau kita buat sunnah, Nabi tu, apa yang Nabi buat semua, Nabi tanya, kau ada? Ada. Rasulullah, aku banyak buat. Aku bila makan, aku baca bismillah. Solat, aku ikut solat cara Rasulullah. Aku banyak menolong orang. Aku banyak ikut lah Nabi. Macam mana Rasulullah buat, aku buat ya Rasulullah. Allahu Akbar. Barulah Nabi suka. Barulah Nabi bagi syafaat kepada kita. Kalau kita tak buat apa semua tu, semua kita minta, kita muka tak pemalu tuan-tuan. Jadi orang yang tidak pemalu. Malulah. Jadi daripada sini, dekat dunia ni, mulalah kita terapkan nilai-nilai Nabi. Kalau tuan-tuan baca sejarah Nabi ni, tuan-tuan akan jatuh cinta dengan Nabi. Automatik tuan-tuan akan jatuh cinta dengan Nabi.
Tengok Nabi punya perwatakan, tengok Nabi punya cara, tengok Nabi punya balas ihsan kepada orang, tengok Nabi punya cara sedekah, laju macam angin yang bertiup. Allahu Akbar. Kita tak dapat yang semua, kita dapat sikit-sikit, kita dapat Nabi suka bagi makan, kita bagi makan juga kawan-kawan. Sarapan pagi sekali-sekala tu on the house, belanja kawan-kawan sekali-sekala. Apa tu, bulan puasa, infakkan makanan, beli kurma, hantar kat surau masjid agar kurma kita tu digunakan untuk orang yang berbuka puasa. Itu semua Allah, itu semua sunnah-sunnah yang boleh kita grab, boleh kita buat. Cuma kadang-kadang sebabkan hati kita ni lah, hati kita ni. Lembutkanlah hati kita tu. Banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan hati kita ni lembut. Walaupun kita orang yang kasar, tapi hati kita lembut. Kita kasar, cakap kasar. Memang daripada kecil memang dalam keluarga yang cakap suara kuat. Kuatlah, tapi hati ada Allah, ada Rasul. Jadi bila ada berkenaan dengan Allah dan Rasul, kita akan tersentuh. Ya tuan-tuan. Jadi sekadar itu. InsyaAllah saya ni sebenarnya buat live tak ada cerita lain bang. Tak ada cerita lain. Saya akan buka kitab, saya akan kongsi sama-sama tuan-tuan. Tak adalah saya nak ada setengah orang dia suka cerita politik, suka cerita hiburan, suka cerita cakap-cakap isu-isu semasa. Saya tak. Saya akan buka kitab. Dan apa yang saya ceritakan pada hari itu, tuan-tuan dengar je lah. Tuan-tuan dengar. Perkongsian. Nama dia kongsi. Saya nak kongsi. Dan sambil kongsi tu, saya pun ambil juga iktibar daripada apa yang saya kongsi tu. Sama-sama kita memanfaatkan ilmu. Sama-sama kita berkongsi ilmu. Sama-sama kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, sekadar itu. Jadi kepada sahabat-sahabat yang masih belum follow saya tu, masih lagi dalam kelas tu, tukarlah jadi kapal terbang kertas tu. Tekanlah, kliklah follow saya tu. Mudah-mudahan setiap kali saya live ni tuan-tuan terlalu je, tuan-tuan singgahlah kan. Saya kalau orang tengok kosong pun saya pun cakap je tuan-tuan. Kalau kosong tak ada orang pun saya cakap je. Saya akan cuba habiskan 1 jam tu untuk bercakap, bercerita tentang apa yang saya bacakan kitab tu. Ada orang, tak ada orang, no hal. Sebab saya tidak mengharapkan apa-apa daripada manusia. Sebab saya pun dah retire apa semua, saya tak ada harap apa-apa. Tak ada masalah. Okey, sekadar itu kita tutup majlis kita pada pagi yang cantik ini. Saya untuk pengetahuan, kita ni cuti kan. Jadi adalah sahabat-sahabat yang buat walimatul urus, kerja kahwin anak-anak dia. Saya nak nasihat dah, kalau ada sahabat-sahabat kita yang berkahwin, jemput kita, pergilah. Pergilah. Jangan tak pergi. Dia sebab dia ada hukum dia tu. Ada hukum dia. Kalau dia jemput kita secara khusus tu, kita kena cuba sedaya upaya lah. Kena cuba sedaya upaya, pergilah. Attend lah majlis tersebut. Doakanlah kepada tuan rumah dan juga bakal pengantin tu. Kita doa bukan kita nak perlu cakap dekat orang. Tak. Kita doa. Tak, saya dekat Seri Kembangan. Pagi ni saya dekat Seri Kembangan. Tadi kerja kahwin hari ni saya ada dekat taman saya ni, dia ada majlis tunangan aje lah. Besok saya ada dua dekat Bangi dan juga dekat Seremban besok. Lepas tu lusa 25 bulan dekat Kelang. Orang kampung dah duduk Kelang kan. Jadi dia personal telefon saya tu. Jadi kenalah. Jadi tuan-tuan, kalau ada sahabat-sahabat kita jemput kita, jangan uzurkan diri kecuali diuzurkan. Faham? Kalau tak ada apa masalah, banyaknya tu Umi, banyak. Allahu Akbar. Tak apa. Kalau dia kalau banyak-banyak macam ni, kita pergi jamah sikit-sikit je. Kalau kita pergi yang pertama tu kita makan dah banyak, nanti yang 2, yang 3 nanti kita tak makan lah. Nanti kawan kita tak seronok nak tengok. Engkau tak makan kan. RMS sampai 4. Alhamdulillah, banyak kawan ni sebenarnya ni. Kalau jenis banyak-banyak jemputan ni, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita ramai kawan. Ramai kawan ni bagus. Ramai kawan ni bagus. Jangan kita jadi macam
macam seorang-seorang, tak ada kawan, tak ada kenalan, tak ada apa, dah lah saudara pun tak berapat dengan orang-orang pun tak ada, problem. Biarlah kita ada kawan-kawan yang itu bagus. Jadi kita cubalah entertain kawan-kawan kita tu, jangan uzurkan diri, cuba sedaya upaya. Kalau macam ada masalah lain yang besar, telefon dia ke, the next day jumpa dia ke, itu tak ada masalah lah. Okey, sekadar itu hari ni, untuk pagi ni, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah War'as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.